Orang kuat Mahathir dakwa Anwar Sewil. Tun M sudah tidak diperlukan. Zahid arah UMNO Barisan Nasional pertahan kerajaan Muhyiddin. Pemimpin Bersatu minta Tun M kembali. Penjelaras Pakatan Harapan Parlimen Jasin, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan meletakkan jawatannya serta-merta. Alasannya tidak mahu bernaung di bawah pemimpin sewil dan berpenyakit. Keseluruhan bangsa Melayu dan umat Islam di negara kita harus tolak Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada menjadi khalifah utama kita. Jangan sama sekali kita biarkan diri ditipu serta tertipu lagi oleh Anwar Ibrahim. Dia manusia fasik dan hipokrit, katanya dalam kenyataan. Beliau berpegang pada prinsip politik dan agama yang sama sekali tidak akan bernaung di bawah kepimpinan Pakatan Harapan yang kini dipengerusikan oleh Anwar. Kini saya ingin lihat berapa jauh Pakatan Harapan boleh pergi di bawah kepimpinan Anwar. Pada hakikatnya, beliau tidak lagi relevan dalam landscape politik tanah air. Tambahan pula, dia manusia sewil serta berpenyakit, katanya. Apapun katanya, secara jujur dan ikhlas, akhirnya rakyat secara total akan mengetahui secara lebih jelas siapa itu Anwar yang sebenarnya. Dalam masa yang sama, saya ingin menyeru pada semua pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang luhur dan berprinsip untuk tinggalkan Pakatan Harapan secara beramai-ramai serta jangan sama sekali kita sokong pemimpin fasik serta hipokrit macam Anwar. Dia hanya syok sendiri dan tidak akan dapat memimpin Pakatan Harapan ke tahap yang memberangsangkan. Parti PKR itu sendiri kini bermasalah dan berpecah di bawah kepimpinan Anwar. Parti sendiri pun Anwar Ibrahim tidak mampu untuk memimpin. Apatah lagi nak pimpin gagasan Pakatan Harapan yang lebih besar, katanya. Menurut Khairuddin, Pakatan Harapan akan hancur di bawah kepimpinan Anwar dan jangan bermimpi Pakatan Harapan akan mampu untuk memenangi pilihan raya umum lagi bagi membentuk kerajaan pusat seperti mana PRU14. Ianya hanya akan menjadi bahan sejarah semata-mata dan Pakatan Harapan akan terkubur buat selama-lamanya dalam sedikit masa lagi. Pakatan Harapan bukan lagi platform yang sesuai untuk kita berjuang bagi selamatkan negara kerana pengerusi masa kini pun seorang pemimpin yang tidak selamat untuk kita semua. Hanya orang gila saja yang sanggup bernaung serta berjuang di bawah kepimpinannya, katanya. Bagaimanapun, penyokong tegar kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merakamkan jutaan terima kasih serta penghargaan kepada Presiden dan kepimpinan tertinggi Parti Amanah yang telah meletakkan kepercayaan kepadanya bertanding di kerusi Parlimen Jasin pada PRU14 yang lalu. InsyaAllah dalam masa terdekat, saya akan berjumpa dengan Presiden Parti Amanah untuk menzahirkan keputusan bagi menyerahkan balik kerusi Parlimen Jasin. Seterusnya meletakkan jawatan selaku penyelaras Parlimen Jasin berkuat kuasa serta-merta, katanya lagi. Sudah tiba masanya Tun Dr. Mahathir Mohamad merancang hala tujunya dalam arena politik tanpa Pakatan Harapan apabila kini sudah jelas gabungan berkenaan tidak lagi memerlukannya. Jelas penganalisis politik, kenyataan terbaru Pakatan Harapan yang tetap dengan keputusan sebelum ini untuk mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menunjukkan mereka juga sepakat menolak peranan Mahathir. Apatah lagi, menurut Prof. Madya Dr. Ahmad Martada Muhammad, kenyataan yang dikeluarkan Pakatan Harapan adalah keputusan rasmi jika dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Mahathir yang mengumumkan cadangan memilih Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal sebagai calon Perdana Menteri dan anaknya Datuk Seri Mukris sebagai timbalan Perdana Menteri untuk digandingkan dengan Anwar dibuat menerusi perbincangan tidak rasmi. Martada turut menyimpulkan kenyataan terkini Pakatan Harapan membuktikan gabungan itu bersedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 tanpa Mahathir. Ini merupakan satu titik tolak di mana Tun M perlu memikirkan hala tuju beliau kerana Pakatan Harapan sudah seakan-akan menolak peranan beliau. Beliau perlu melihat semula di manakah platform terbaik untuk beliau berjuang semula, apakah bersama-sama semula dengan Bersatu. Kerana jelas kenyataan rasmi Pakatan Harapan menunjukkan bahawa secara tidak langsung Pakatan Harapan tidak lagi mahukan peranan Tun M dalam meneroka hala tuju Pakatan Harapan, terutama menghadapi PRU15, katanya kepada portal Malaysia Gazette. Terbaru, Pakatan Harapan menerusi kenyataan bersama Presiden PKR Anwar,
Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng mengumumkan komited dengan pendirian asal mereka sebelum ini berhubung calon Perdana Menteri dengan menamakan Anwar. Keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan mengulas lanjut Martada yang merupakan pensyarah Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia atau UUM berkata secara automatik cadangan mengangkat Muhammad Syafiee tidak lagi terpakai. Tambah beliau, sudah tentu perkembangan terbaru itu satu tamparan buat Mahathir. Justru bekas pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu itu seharusnya sedar akan kedudukannya dalam gabungan itu. Sebelum ini mungkin kita melihat kenyataan Anwar secara tidak langsung sindir menyindir Tun Mahathir. Tapi hari ini kenyataan rasmi bukan lagi daripada PKR sendiri, bahkan dari Pakatan Harapan, kata beliau lagi. Presiden UMNO Zahid Hamidi mengarahkan partinya mempertahankan kerajaan pimpinan Presiden PPBM Muhyiddin Yassin daripada terus diganggu-gugat pembangkang. UMNO sedar terdapat usaha giat dilakukan untuk menggugat kedudukan Perdana Menteri oleh pihak yang mahu berebut jawatan berkenaan, katanya dalam kenyataan. Arahan sama turut dikeluarkan kepada Barisan Nasional dan beliau meminta menteri dan timbalan menteri daripada gabungan itu berusaha memulihkan kembali ekonomi negara. Fokus UMNO ketika ini untuk memastikan isu berkaitan kebajikan dan kepentingan rakyat yang semakin tertekan dalam menghadapi beban hidup pasca COVID-19. Semua menteri dan timbalan menteri Barisan Nasional diminta mengambil tindakan menerusi kementerian masing-masing dalam usaha memulihkan ekonomi dan menjana peluang pekerjaan, terutamanya golongan yang terkesan COVID-19, katanya. Pada masa yang sama, Zahid turut meminta supaya pemimpin UMNO tidak terheret dalam polemik perbahasan mengenai calon Perdana Menteri. Tumpuan harus diberikan kepada usaha untuk menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat, katanya. Zahid merupakan pengerusi Barisan Nasional yang bersama PPBM, PAS, Gabungan Parti Sarawak, Parti Bersatu Sabah dan Parti Solidariti Tanah Airku membentuk Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan selepas tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan. Perkembangan ini menyusuli penyataan sokongan pemimpin tinggi setiap parti terhadap pentadbiran Muhyiddin selepas mesyuarat 2 jam yang dihadiri Zahid, Wee Ka Siong MCA dan S. Vigneswaran MIC, Hadi Awang PAS dan Hamzah Zainuddin PPBM selaku Setiausaha Agong partinya. Pada Mei, Speaker Dewan Rakyat Arif Yusof menerima usul Ahli Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Mohamad untuk mengemukakan undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Dewan Rakyat akan bersidang minggu depan bermula 13 Julai. Ahli Bersatu yang bersama 5 pemimpin yang dipecat keahlian daripada parti termasuk Tun Dr. Mahathir Mohamad diminta kembali bersama semula dalam parti untuk meneruskan perjuangan. Ketua Pimpinan Bersatu Negeri Sembilan, Datuk Edin Shazli Shith menyeru kumpulan ahli yang diberi nama jolokan Blackout itu supaya berfikiran rasional dan pulang ke pangkuan parti. Buang yang keruh, ambillah yang jernih. Tiada gunanya kita terus bersengketa sehingga merugikan diri sendiri dan juga menjejaskan perpaduan dalam parti. Kembalilah ke pangkuan parti dan mari kita bersama-sama memperkukuhkan bersatu dalam menghadapi cabaran serta persediaan untuk pilihan raya umum ke-15 nanti, katanya dalam satu kenyataan. Menurut Edin Shazli, pada Mei lalu, Mahathir bersama 4 lagi, iaitu Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Mukhlis Mahathir, Ketua Armada, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT, Dr. Mazli Malik, serta Ahli Parlimen Kubang Pasu, Datuk Amiruddin Hamzah, digugurkan keahlian mereka daripada Bersatu. Keahlian kelima-lima mereka digugurkan atas alasan duduk di bangku pembangkang ketika persidangan pembukaan Dewan Rakyat pada 18 Mei lalu. Susulan itu, mereka bersama pengikut bertindak menukar logo Bersatu kepada warna hitam putih bagi melambangkan blackout dan bantahan. Ujar Edin Shazli yang juga timbalan Menteri Kementerian Kerja Raya itu secara peribadi menganggap tindakan ahli kumpulan blackout itu merupakan satu manifestasi luahan perasaan susulan insiden yang berlaku sebelum ini. Oleh itu jelas beliau, semua pihak tidak boleh terus menghukum kumpulan berkenaan kerana mereka memerlukan masa untuk bertenang untuk menerima situasi semasa yang berlaku. Saya percaya mereka merupakan ahli-ahli Bersatu yang ikhlas dalam perjuangan, cuma mereka mungkin terperanjat dengan apa yang berlaku sebelum ini. Apapun saya yakin semua ahli kumpulan itu sudah bersedia untuk terima keadaan itu sebagai satu proses biasa mendisiplinkan ahli dalam mana-mana pertubuhan yang memiliki peraturan serta perlembagaan parti.
tidak timbul persoalan bahawa parti mahu menganiaya mana-mana ahli kerana segala keputusan dibuat berdasarkan undang-undang atau Perlembagaan Bersatu. Katanya yang juga calon ahli Majlis Pimpinan Tertinggi bagi Pemilihan Bersatu. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.